Tapi bagi pengundi UMNO BN, dia tak ada masalah bagi kepada PN sebab itu adalah another gagasan politik Melayu. So saya rasa bila tak selesai isu yang Syaril sebutkan tadi, ia akan diterjemahkan dalam transfer. Okay, Syaril, kita segmen pertama agak sarat dengan pelbagai isu. Untuk segmen kedua ni kita nak bincang dua perkara. Yang pertamanya adalah Perhimpunan Agung UMNO dan kedua kita nak bincang tentang ahli politik pilihan saudara Syaril iaitu saudara Syed Saddiq dan juga keadaan ataupun kemelut yang dihadapi oleh Saddiq sekarang, ya. Kita mula dengan Perhimpunan Agung UMNO. Kita pun tak nak bahas banyak sangatlah pasal Perhimpunan Agung UMNO ni. Nanti orang kata kita ni obses dengan UMNO, tak ada benda lain nak bincang. Tapi saya nak clarify di sini, sebenarnya keluar sekejap, kita bincang banyak je benda, ya. Saya rasa UMNO ni mungkin kita bincang sebab kita ada insider, pengalaman insider lah. Tapi saya nampak kita bincang banyak saja perkara selain daripada UMNO. UMNO ni adalah antara satu topik yang saya rasa menarik sebab ia menjadi topikal Perhimpunan Agung UMNO. So dalam hal ini Syaril, sebelum saya minta pandangan Syaril, saya melihat antara lain PAU pada kali ini ataupun Perhimpunan Agung UMNO kali ini, selain daripada usaha daripada kepimpinan untuk memberi justifikasi kenapa berada di dalam kerajaan campuran perpaduan ini bersama dengan DAP, ia juga telah menjadi pentas untuk mendesak keadilan bagi Datuk Seri Najib, bosku. Ada yang juga terus menggunakan istilah pembebasan, bukan keadilan, ya. Presiden saya nampak dia kata keadilan, dia very careful lah, dia tak nak kata pembebasan, dia kata keadilan. Dan saya nampak ada sedikit seketika waktu perasmian satu masa yang agak awkward sikit sebab Perdana Menteri hadir, Datuk Seri Anwar, dan saya nampak perjalanan mesyuarat waktu awal tu dah cantik dah. Datuk Seri Anwar pun kibarkan bendera UMNO, nyanyi lagu UMNO, malu-malu sikit lah, malu-malu sikit. Bersatu kita so dia dah kan, so dia dah nampak, dia hafal lirik ke dia baca? Kita pun tak tahu dia baca lirik kat big screen ke dia hafal. Beginilah Syaril, kalau Syaril keluar sekejap selama 20 tahun dan kita forward 20 tahun akan datang dan Syaril dijemput oleh Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri pada waktu itu, mungkin Dr. Akmal untuk datang semula ke Dewan Merdeka. Would you remember? Probably, right? I would remember. You remember? So I think that PMX ingat pun. Yeah. Okay. Anyway, dia peristiwa yang awkward sebab Datuk Sri Zahid sebagai Presiden dalam ucapan, dia telah menaikkan semangat Dewan menuntut keadilan untuk bosku, tetapi daripada floor bebas bosku, sehingga Datuk Niza, I don't know if you saw the video, Datuk Niza, anak sulung kepada bosku, berdiri dalam keadaan yang emosional. I don't blame Niza, dan merayu kepada PM untuk bebaskan bosku. It could have been uncomfortable for PM. I'm sure it was a bit uncomfortable for PM kerana ialah sebagai seorang ketua negara ataupun ketua kerajaan, dia sudah tentu tak boleh dilihat untuk campur tangan secara terlalu agresif dalam hal ini. Kita dah bincang dalam episod yang lalu, cara dia boleh campur tangan adalah melalui padan sport lah, dan itu pun kita tak tahu apa perjalanannya dan apa prosesnya pada ketika sekarang. Tapi apa pun yang sedang berlaku di belakang tabir, apabila di depan-depan di halayak media dan awam dan sebagainya boleh ditontoni oleh ramai, sudah tentu satu perkara yang sedikit uncomfortable untuk dia. Dan saya nampak ini bukan perkara yang akan habis, dia akan berterusan. Dan selagi mana tidak dilihat satu dari sudut pandang UMNO keadilan untuk Datuk Najib, maka perkara ini akan menjadi satu live issue untuk Datuk Seri Anwar. Tapi selain daripada isu bosku ini, saya juga melihat macam mana KJ katakan, salah satu naratif utamanya ialah untuk menjustifikasikan keadaan UMNO dalam kerajaan perpaduan dan sebagainya. Saya fikir bukan PAU aja, dah pelbagai
acara yang digunakan untuk melaksanakan perkara ni. Tapi kalau saya boleh katakan, macam tak selesai lagi isu ni. Sebab biasanya dalam perhimpunan agung ataupun mana-mana convention parti, tak kira UMNO ataupun mana-mana parti di Malaysia dan juga di negara-negara lain, usually there is a bump, there is a post convention bump lah yang dikatakan, terutamanya di Amerika Syarikat kan, sebelum pilihan raya presiden dan sebagainya, Parti Demokrat, Parti Republican akan buat dia punya big convention. Bukanlah nak kata ni analogi yang sempurna, tapi ada keserupaan di situ, yang mana ada satu semangat kesatuan, satu semangat kesepaduan, satu semangat yang keluar daripada convention itu dengan naratif yang satu. Saya tak kata tak ada kesatuan dalam UMNO, saya bukan nakal nak cakap macam tu, tetapi nak kata there is a one narrative that came out of that week, I'm not sure. Kalau kita bincang pada minggu lepas pun, kita kata bagaimana pemuda UMNO tidak menjemput DAP, mengambil naratif yang berbeza. Soal permohonan maaf DAP terhadap UMNO pun, cerita tu bukan cerita satu hari je, 2, 3, 4 hari tak habis-habis lagi cerita tu. Mula-mula pemuda UMNO cadangkan perkara itu, kemudian Presiden kata tak payah, kemudian timbalan Presiden pula dilihat kontra, kata patut minta maaf ataupun boleh minta maaf. Kemudian Timbalan Presiden U-turn. Dia U-turn, cakap tak jadi pula. Pemuda UMNO pula kata macam semi U-turn. Dalam PC Dr. Amal dia kata macam tak adalah, kita akan masih tolong DAP, cuma up to you lah, you nak minta maaf ke tak. Jadi cerita minta maaf ni, Anthony Loke pun kata move on. The MCA kata patut minta maaf kat kita. Correct. Jadi it's non-stop, and many iterations of the same subject kan. Saya gunakan itu sebagai satu contoh untuk mengatakan bahawa nak kata ada satu kesepaduan tentang bagaimana UMNO menerima dan akar umbi UMNO menerima kerjasama dalam Pakatan Kerajaan Perpaduan bersama PH dan DAP ni, nak kata cerita tu selesai, I don't think selesai. Dan mungkin harapan daripada tingkat 38 tak kesampaian dalam hal ni, belum kesampaian lah. Mungkin boleh dibuat dalam peredaran masa, tapi if they were hoping that power will be the noktah kepada isu ni, I'm not sure there's a noktah. Boleh tak saya panjangkan sedikit analisa Syaril, sebab ini akan ada kesan pada pilihan raya negeri nanti. Dan ini akan ada kesan dari segi transferability of support of pengundi BN kepada PH dan pengundi PH kepada BN. Sebab kita kena ingat sekarang ni bahawa PN dan PH dan BN telah setuju untuk tidak bertembung. Maksudnya dia akan hanya ada satu calon wakil daripada BNPH lawan PN. Di kawasan di mana calon itu adalah terdiri daripada calon Pakatan Harapan. Contoh, adakah pengundi UMNO asal, BN asal akan bagi undi kepada PH? Transferability. Saya berpendapat bahawa kemungkinan itu berlaku adalah jauh lebih rendah daripada keadaan yang kontra, leakage di mana tu lebih banyak lah. PH boleh bagi sokongan kepada calon daripada BN sebab they don't have a choice. Dia tak nak bagi kepada PN. Sebab dia nampak PN ni sebagai existential threat ataupun ancaman kepada gaya hidup mereka. Tetapi bagi pengundi UMNO BN, dia tak ada masalah bagi kepada PN sebab itu adalah another gagasan politik Melayu. So saya rasa bila tak selesai isu yang Syaril sebutkan tadi, ia akan diterjemahkan dalam transferability of support yang saya sebut. No, I think you're right. Then the only question is how many percent lah. The leakage tu, is it 40%, is it 30%, is it 60%? So I've said at least 50%. WAF is hoping for 80% or 100% maybe. Jadi kita akan lihat perkara itu. Tapi yalah, macam saya sebut dan KJ pun setuju analisa ini, perkara ni tak selesai. Dan kalau KJ bawa kepada PRN pun sama juga dari segi campaigning. Lihat sahaja apa yang dikatakan oleh Isham Jalil. Dia kata Isham Jalil outright say dia I kata will dia support takkan campaign DAP. Correct. So dia takkan kacau soal yalah tak ada pertemuan kursi tu, dah satu confirm, as long as dia orang dapat setuju agihan kursi. Once that is done, but nak gunakan jentera UMNO, jentera Barisan Nasional, which really is UMNO lah kan, untuk bantu calon daripada PH tu, nampak memang ada resistance lah. Basically dia kata tak akan ada usaha. He's not going to lift a finger. That's basically what he said lah. And maybe last point on this angle KJ ialah, UMNO, we both have our experience in UMNO. Pandangan saya, bacaan saya ialah, once the floodgates open, maybe floodgates maybe too big of a word, tapi bila dah mula membolehkan dan mengizinkan dan menghalalkan kritikan-kritikan daripada pemimpin-pemimpin UMNO,
sama ada orang itu adalah Isham Jalil, sama ada orang itu adalah Puan Zakashi, sama ada orang itu adalah Arman Azhar. These are 3 names yang dalam sehari 2 hari ni saya nampak secara terbuka critical lah terhadap PH dengan cara mereka yang masing-masing. It won't stop. And once that opens, orang lain akan join. Bila dah lihat macam, I can do this. I can do this without censure. It will not reverse. The best hope yang ada ialah pada awal, bila everybody wanted to get along, make sure that solidity was there. I think now there is a risk kepada whether it's PMX, whether it's Datuk Zahid, bahawa benda ni can snowball to a point where for internal UMNO popularity, lebih ramai yang akan secara terbuka lah. And even to be fair, pemuda pun dah buka dah jalan ini. Saya rasa secara tersirat apa yang Syaril cuba sampaikan adalah ground UMNO di PA di PAU, Perhimpunan Agung UMNO, masih tidak selesa dengan dengan arrangement kerajaan yang sedia ada lah. Uncomfortable lah nak kata. Tidak selesa. Tidak menolak, tapi sangat-sangat tidak selesa. Betul. Ya, perkara yang last tentang PAU, lepas tu kita tutup cerita UMNO untuk episod kali ini, adalah beberapa kenyataan yang telah pun dibuat berkenaan dengan status ahli-ahli yang dikenakan tindakan disiplin seperti saya dan Syaril, sama ada digantung ataupun dipecat. Ada yang minta supaya kita keluar terus dan pergi jauh-jauh. It's amazing, Syaril, walaupun kita dah tidak berada di dalam UMNO, saya dipecat dan Syaril digantung, tapi masih lagi menjadi topik perbualan. Dan keluar sekejap dirujuk dalam ucapan pembahas wilayah persekutuan. Ada yang nak keluar sekejap ke, keluar lama ke, keluar terus ke, biarkanlah kita move on. Wakil daripada Sabah kata ada bekas kepimpinan UMNO yang keluar sekejap, disarankan supaya meneruskan niat meninggalkan parti selamanya. Saya lebih bangga, bukan bangga kita punya nama disebut. Saya lebih bangga KS disebut. Keluar sekejap. Keluar sekejap, maknanya produk keluar sekejap tu. Dia bukan Syarif Hamdan dengan KJ. Dia keluar sekejap tu. Betul. So ada banyak pandangan yang mengatakan bahawa kita berambus terus. Ada juga pandangan contohnya daripada Dr. Akmal, Ketua Pemuda, daripada pembahas Pemuda UMNO Sabah, Naim, daripada Sabah dan juga daripada Johor, yang mengatakan bahawa why not kita pujukkan kita lah kami balik kepada UMNO. Saya untuk pendengar, saya tak tahu Syaril lah, mungkin you can say after, tapi saya setuju dengan kenyataan Datuk Seri Hishamuddin dan juga Datuk Maulizan Bujang, iaitu bekas Ketua UMNO bahagian Teberau. Dua-dua juga telah dikenakan tindakan disiplin yang mempersoalkan rayuan yang dibuat terhadap yang diminta buat rayuan ni, orang macam saya dengan Syaril. Kita nak merayu apa? Sebab kita tak tahu apa tindakan yang melayakkan kita dipecat dan juga digantung. Tapi alasan dia orang, kalau nak tahu, you rayu lah. But that's ridiculous. Seperti mana yang Datuk Seri Hishamuddin kata, tak pernah dibawa kepada lembaga disiplin. Ini cerita lama lah. Tak pernah dibawa ke lembaga disiplin, tak ada due process. So kita nak merayu apa? Kita pun tak tahu. So I think we leave it at that lah. Pandangan saya KJ tak berapa jauh. Pandangan saya yang kita tak bincang pun sebelum recording KS ni tentang bagaimana kita nak respon terhadap isu yang dibangkitkan. Pada saya macam ni lah, you cannot undo what is done. Yes. Dan bagi saya pertama nak cakap terima kasih kepada kawan-kawan macam Akmal, macam Naim, yang secara terbuka buat pandangan tersebut. Dan kasih saya kepada mereka dan juga kawan-kawan dalam parti tu tak pernah pudar. Tapi what is done has been done. I have said what I said. Dan Datuk Zahid pun dah buat keputusan yang dia dah buat. Dan saya nak sebut kat sini secara rendah diri, yang buat keputusan tu adalah Datuk Zahid. I mean, technically it's empty, but really it was President. It was President's decision. So saya tak ada apa-apa personal against President. I've said what I said tentang apa yang saya rasa perlu untuk UMNO move forward. Dia tak menerima dan dia buat keputusan untuk gantung saya atas nasihat orang tertentu, termasuklah seorang kita tahu tu. So it's okay for me, just carry on. Presiden boleh buat apa yang dia rasa terbaik untuk parti. Tapi kalau harapannya ialah untuk kita kena mencontohi Lokman Adam, barulah kita boleh diterima semula. Kalau itulah yang dianggap sebagai benda yang baik untuk kita masuk balik, saya rasa tak apalah. It's okay. Kita duduk kat luar dan boleh teruskanlah dengan apa yang Presiden dan juga kepimpinan UMNO rasa yang terbaik. Saya tak sombong. Saya rasa itu adalah pandangan datang daripada kawan-kawan. Tapi for me, you cannot undo what is done. And
it's okay. If they want us to move on, we'll move on quietly and respectfully. Saya pun setuju dengan Syaril. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Akmal, Naim dan lain-lain yang telah pun bangkitkan isu ni. I think they meant well. Yeah, I think they meant tapi saya sependapat dengan Syaril, dengan Syam, dengan Tok Mau. We have to move on. We have to move Just as much as ada yang kata move on tanpa kita pun rasa keputusan dah dibuat. Kita pun tak tahu kenapa kita dipecat, nak minta kita rayu. There's no point. Yeah. And anyway, just to side joke sikit, kan dah ada template di mana orang yang keluar daripada UMNO ataupun dikeluarkan daripada UMNO kemudian boleh bersama dengan UMNO. Dia Perdana Menteri sekarang kan. So dia boleh gang kan. So relax lah. Maybe there's a way down the line where we come back, but tapi that's on his terms. Sure. On his terms. Yeah. Tapi kalau nak minta kita merayu, kalau if we have to bend the knee for something that we don't know what we did, I don't think, I'm not going to bend my knee lah. Dan yelah, kita bukan nak ego kan, tapi saya pun tak boleh lah. Of course, ini bukan soal ego lah. Macam buang saya lepas tu kutip balik. I mean cannot lah. Jadi rumusannya bagi saya, pintu tu tidaklah tertutup selama-lamanya bagi saya. Tetapi buat masa sekarang dengan keadaan macam ni, dengan cara yang disebut itu,